Terpanggil saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan satu tuntutan agama kita dalam perbuatan perilaku ihsan. Ihsan ni, kita duduk Selangor Darul Ihsan, negeri yang penuh dengan keihsanan. Ada orang nama Ihsan pun, tapi kita pun tak tahu spesifik ihsan tu apa. Dan dia wajib ada pada setiap insan, manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dapat kita dipertemukan. Terima kasih di atas kesudian. Terutama sekali pihak jawatan kuasa sudi memberi ruang kepada saya pada malam ini. Juga para pegawai, pentadbir masjid, para jemaah di kalangan datuk-datuk, para doktor, para ilmuwan, juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lama dah saya tak datang sini. Last rasa tahun lepas pun. Sesekali ada. Alhamdulillah, dapat rezeki hari ini jumpa tuan-tuan lagi. Harap tuan-tuan sihatlah semuanya. Saya perkenalkan sikit diri saya. Saya Lieutenant Pertahanan Awam Syazwan Jaafar, bertugas sebagai pegawai agama dan juga kebajikan di Angkatan Pertahanan Awam. Juga seorang pendakwa bebas dan berkeluarga, 3 cahaya mata, menetap di Rawang, asal Segambut, keturunan asal Perak. Dapat pendidikan akhir sarjana pendidikan Islam di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bila ada kesempatan ni, ingin saya pesan kepada tuan-tuan jugalah tentang monsun timur laut yang agak, daripada map Malaysia ni memang kita dapat tahu awal jangkaan setiap 10 tahun negara kita ni dia akan ada gelombang yang agak besar sikit. Last 10 years, 2014 gelombang pun besar sehingga Kelantan hampir tenggelam semua. Dan 10 tahun sebelum tu juga, setiap kali 10 tahun dia punya pola tu dia agak besar sikit. Dia punya taburan hujan dan sebagainya. Jadi kita susah nak jangka sikit. Kalau tahun ni pun itu hari tiba-tiba dia macam hujan-hujan macam nak banjir dah. Dan banjir pun sikit tempat. Dan hari ni panas pula. Kita pun tak tahu, kadang petang hujan, pagi panas, lagi hujan. USJ 9 tak hujan, USJ 7 hujan. Sekejap lagi datang depan, tolak kain 3-4 kali makcik. Tolak masuk. Kadang dapur hujan, depan panas. Dekat Rawang tempat saya, dapur hujan, depan panas. Pening kepala dibuatnya. Jadi dengan keadaan muka bumi yang agak tak berapa stabil, kepala air pun dulu tuan-tuan tahun 80, tahun 90, mana ada dengar sangat isu kepala air ni. Sungai itu juga kita terkejut. Tapi sekarang ni banyak pula pasal ada sesuatu telah berlaku lah. Fenomena ni ada terkait dengan tangan manusia juga. Moga tuan-tuan sama-sama kita hati-hatilah hujung tahun ni. Kurangkan aktiviti outdoor yang melibatkan perkemahan di tempat-tempat yang berisiko. Anak-anak cucu kita janganlah bagi sangat nak pergi ke hiking dalam hutan tu, nak pergi camping time-time ni. Nak pergi tengok penyu pula malam, tak payahlah, tunggu dululah. Postpone dululah. Ataupun pergi ke tempat yang lebih selamat, insya-Allah. Baik, terpanggil saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan satu tuntutan agama kita dalam perbuatan perilaku ihsan. Ihsan ni, kita duduk Selangor Darul Ihsan, negeri yang penuh dengan keihsanan. Ada orang nama Ihsan pun, tapi kita pun tak tahu spesifik ihsan tu apa. Dan dia wajib ada pada setiap insan, manusia. Ihsan tu baik lah Ustaz. Ya, baik banyak. Dermawan pun baik. Berkata-kata lemah lembut pun baik. Suka tolong orang pun baik. Baik itu terlalu luas. Ihsan tu baik yang macam mana? Jadi ihsan ni satu benda yang terkait dengan penghayatan jiwa. Kenapa wajib? Saya baca satu hadis ni. Dan nanti kita baca lagi satu hadis. Hadis ni berbunyi,
An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, jadi Nabi SAW bersabda, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai' fa iza qataltum fa ahsinul kitlah wa iza zabahtum fa ahsinu zibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatah. Diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an dari Nabi SAW telah bersabda, Innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan ataupun mewajibkan ihsan ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Allah Ta'ala wajibkan satu kemestian untuk kita buat ihsan atas segala sesuatu perkara. Ni berat sikit. Faiza qataltum fa ahsinul kitlah. Apabila kalian membunuh, maka lakukanlah pembunuhan itu dengan cara yang terbaik. Dan jika kalian menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan itu dengan cara yang terbaik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan haiwan yang disembelihnya. Hadis riwayat Muslim. Ihsan ni Allah suruh buat kepada segala sesuatu, termasuklah perkara yang seberat membunuh, sampailah sembelih binatang, kena tajamkan pisau. Jadi ihsan ni apa? Ada sifat ihsan tu kena ada, wajib. Dia nak tahu ihsan ni, kita kena buka satu hadis panjang riwayat Muslim tentang syariat Islam, iman dan ihsan. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan tu kita tak boleh ingat itu rekaan ulama sebenarnya. Itu datang daripada satu hadis panjang. 5 rukun Islam, 6 rukun iman, 1 ihsan. Jadi kita tahu-tahu dah ada 5, 6 campur 1. Kita ingat ulama-ulama karang. Bukan. Dia datang daripada satu hadis. Hadis ni nama hadis Jibril. Buka kitab hadis 40, buka kitab Riyadhus Shalihin, buka kitab-kitab Muntabar, memang ada punya. Ni letak awal-awal lagi. Pasal dia dasar Islam. Satu hari saya ringkaskan, satu lelaki memakai pakaian putih, rambut gelap, hitam, lebat, mendatangi majlis Rasulullah SAW. Di kala itu sahabat pun tengah duduk bersama dengan Nabi. Omar rasa tengok orang ni. Omar kata, aku tak pernah tengok dia ni, dia bukan orang kampung ni, dan dia bukan ada tanda-tanda musafir kat badan dia. Kalau dia bukan orang lokal, mesti dia ada tanda dia datang daripada jauh. Tapi pada badan dia tak ada kesan musafir tu. Kalau kita sekarang memang tak ada kesan pasal kita naik kereta. Orang dulu-dulu dia berjalan, dia naik unta. Jadi kalau dia datang daripada jauh, kita nampak dia punya fizikal dengan dia punya perilaku dia tu nampak musafir. Bukan musafir dan bukan orang sini. Maknanya dia pun tak kenal. Lalu lelaki ni duduk, terus datang jumpa Nabi, duduk lutut bertemu lutut baginda. Kalau nak disyarahkan hadis ni tuan-tuan, panjang berhari-hari. Saya nak ambil konten ihsan tu saja. Duduknya lelaki ni lutut bertemu lutut, dia pegang lutut Nabi, dia tanya Nabi, Rasulullah, ceritakan aku tentang Islam. Nabi cerita rukun Islam tu, mengucap kalimah syahadah, solat, zakat, puasa, haji, ni 5 tu lah. Lepas Nabi jawab itu, dia jawab betul. Dia tanya, dia yang membenarkan pula. Tak pening Umar. Siapa ni? Dia tanya soalan, okey dah. Dah Nabi jawab, dia pula cakap betul. Lepas tu dia tanya tentang iman. Nabi pun menjawab, percaya pada Allah, percaya pada kitab, rasul, malaikat, kiamat, qada-qadar. 6 tu. 6 rukun iman. Jadi rukun iman ni dia jawab, Nabi jawab, dia pun jawab betul juga. Dah lagilah serisau, siapa orang ni? Kemudian dia tanya, ceritakan aku tentang ihsan. Kat sini saya nak ambil ihsan tu apa? Ihsan ini ialah kau beribadat seolah-olah kau lihat Allah Ta'ala. Dan kalau kau tak mampu lihat, percayalah Allah melihat kau. Sudah nak faham macam mana ni?
Dan ada lagi beberapa soalan dia tanya tentang kiamat. Bila dia tanya, ceritakan aku tentang kiamat, Nabi cakap apa? Bukan ke yang tanya tu patut lagi tahu. Oh, kalau begitu bagi aku tanda saja. Okey, saya berhenti takat tu. Siapa lelaki ni? Habis cerita panjang, baru Nabi tanya Umar, tahu tak engkau siapa lelaki yang datang tadi tanya tadi tu? Itulah dia Jibril AS datang untuk mengajarkan kalian tentang agama. Jadi ulama membahas antaranya kita boleh tanya seseorang tu dalam konteks untuk orang lain tahu. Pasal Jibril dah tahu jawapan, Nabi dah tahu jawapan, tanya itu untuk orang lain tahu. Itu salah satu kaedah lah. Jadi dapat jawapan 5 campur 6 campur 1. Ini tunggak utama. Dalam Islam rata-rata pengajian dia pusing kat sini je. Untuk mengaji 3 benda ni. Rukun Islam tadi, rukun perbuatan amal. Ilmu yang terkait dengan rukun Islam, fiqh, ibadah, fardu ain. Jadi solat, puasa, zakat, haji, ni semua perbuatan badan. Macam mana nak takbir, macam mana nak baca apa, rukuk macam mana, yang membatalkan solat, kiblat dah tentu macam mana. Itu ilmu yang terkait dengan solat, zakat, haji. Kita belajar ilmu ni dipanggil apa ni? Fiqh. Yang rukun iman pula, ilmu yang terkait dengan dia percaya. Tak nampak. Namanya ilmu akidah, tauhid. Dia tak nampak kat badan, dia dalam hati. Tolak satu malaikat kafir. Bukan tolak semua malaikat. Contohnya ada seorang cakap, aku tak percaya Jibril. Lain aku percaya. Sudah. Pasal apa kau tak percaya Jibril? Jibril ni ada keriwayat, kata dia, satu sayap dia dah tutup ufuk bumi, timur dan barat. Lepas tu dia ada 600 sayap. Tak logik. Dan Jibril ada 600 sayap. Duduk bayang, tengok burung merpati, 2 sayap pun dah penuh badan. Kau tengok patung-patung, 4 sayap pun tak tahu nak terbang macam mana dah. Ini 600 sayap, tak masuk akal. Jadi malaikat lain aku okey, Jibril aku tak okey. Kafir serta-merta. Kafir serta-merta. Tolak Jibril AS, tolak Quran. Siapa yang sampaikan wahyu tu? Dan dalam Quran ada sebut Ruhil Kudus, Jibril punya cerita pun ada. Jadi sama jugalah akhirat. Ada orang tak percaya azab kubur, ada orang tak percaya adanya roh, ada orang tak percaya adanya kiamat. Kafir. Pasal yang diceritakan tu dalam Quran. Allah yang turunkan Quran itu. Tolak satu perkataan, satu huruf pun boleh kafir. Jadi ini ilmu yang terkait dengan ni akidah. Ihsan tu apa pula tadi? Yang kau solat seolah-olah lihat Allah, dan kalau tak mampu Allah lihat kita ni. Ini ilmu terkait dengan apa? Inilah penghayatan kepada 2 benda tadi ni. Diberi nama tazkiyatun nafs ataupun adab, ataupun orang panggil tasawuf. Penghayatan balik. Soul tu, jiwa tu datang balik. Sekarang ni ilmu fiqh insya-Allah. Ilmu tauhid kita duk mengaji juga. Ilmu penghayatan ni ada hal sikit. Pasal dia kena slowly, practically menyemai apa yang tadi. Jadi kita nak faham Nabi cakap apa? Ihsan ini kau beribadat seolah-olah kau melihat Allah. Dan jika kau tak mampu, Allah melihat engkau. Macam mana nak tengok Allah Ta'ala ni? Tu. Macam mana nak bagi faham kita beribadat melihat Allah? Allah tak boleh dilihat. Allah tak boleh kita visualkan. Allah tak boleh kita gambarkan. Tapi Nabi suruh buat macam tu. Baru datang soul tu. Lepas tu saya nak cakap tuan-tuan, rasa-rasalah orang Melayu kita sekolah daripada kecil kat sini, Islam, dia tahu tak hukum tak semayang tu dosa besar? Orang yang tak semayang, kalau kita tanya dia tahu tak solat tu wajib? Mesti dia tahu. Dia tahu tak kalau dia tak solat, hujung-hujung nanti akhirat dia pergi mana? Dia mesti tahu. Sekarang ni bukan masalah tahu. Sekarang ni kenapa kau tak buat kalau kau dah tahu? Macam tu. Kita keep on bagi tahu. Dia dah tahu. Bukan dia tahu sembahyang tu wajib. Dia tahu macam mana nak sembahyang. Baca Fatihah dia tahu, tahiyat tu. Kita duk suruh. Sembahyanglah. Isunya bukan dia tak tahu sembahyang.
Dan dia bukan tak tahu hukum tinggal solat, tetapi kenapa dia tak nak solat? Pasal dia tidak menghayati tuntutan solat itu. Orang minum arak, kalau dia Islam, dia tak tahu ke minum arak tu haram? Mestilah dia tahu. Takkan kita tangkap orang minum arak, 2-3 orang, "Dek, engkau tu tak apa hukum minum arak ni? Sunat muakkad pakcik ada dia kat macam tu." Mau bagi backhand kat dia ni. Dia mesti tunduk, dia tahu haram. Oh, tahu haram, dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar pakcik. Kalau engkau buat macam ni, kau boleh masuk mana nanti mati? Syurga? Tak, neraka. Dia tahu. Tapi kenapa dia tak buat? Yang tak pakai tudung tu tahu tak pakai tudung tu haram? Yang pakai seluar pendek tu tahu tak? Yang main judi tu tahu tak haram? Tahu. Sebab tu ihsan ni penting. Pasal tahu je tak cukup. Tahu je tak cukup. Semua pesalah, 99% tahu salah. Jadi bukan kita punya kerja ni takat nak bagi tahu je. Semua orang tu dah tahu dah. Curi salah, berzina salah. Pergi tangkap budak main nombor ekor, kita pun tangkap dia. Korang hasam, korang ni main judi online, main nombor ekor. Kau tahu tak apa hukum main judi ni? Wajib fardu kifayah pakcik. Macam tu. Takkan dia jawab macam tu, saya main pakcik tak bayar. Dia mesti tahu hukum. Sekarang ni isunya masyarakat kita bukan tak tahu hukum, tapi kita tak menghayati hukum tu. Kat situlah ihsan tu berdiri. Ihsan tu berdiri. Nak semai benda ni yang dia perlu masuk dalam hati tu. Dan dia sangat susah. Okay, patah balik tadi. Nabi cakap kau beribadat seolah-olah kau lihat Allah Ta'ala. Sekarang macam mana nak lihat Allah Ta'ala dalam beribadat? Kita ambil solat dululah. Very simple, kita ambil solat dulu. Macam mana nak solat lihat Allah? Nabi cakap macam tu, kau beribadat seolah kau lihat Allah Ta'ala. Lihat kat sini dalam konteks bukan lihat visual, jisim ataupun zat. Lihat pada kebesaran dan asma'ul husna je. Jadi kita pandang sesuatu, Allah tu bukan pandang zat dia. Pandang kebesaran dia, pandang kuasa dia. Yang boleh kita beri tumpuan kepada segala ibadat kita. Jadi saya bawa mari contoh. Bercontoh. Saya sendiri semayang. Katalah sekarang ni saya semayang seorang-seorang. Allahu Akbar. Maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Allah. Itu kereta tadi aku tak kunci pula. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak apa kau parking dekat penceramah tu dekat di pintu ni, orang lalu lalang, tak ada orang nak ambil kau barang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi laptop aku tadi kat atas tu. Kalau hilang 800 juga tu. Jadi bila terganggu semayang ni, saya tak nak baca surah. Pasal nak cepat. Jadi saya tak baca surah. Potong sikit markah dah. Allahu Akbar. Bila saya rukuk, on the way rukuk tu, tangan terkena pula seluar. Udah kunci pula mana? Aduh, dah lah tak kunci ke kunci. Dah mana hala pula kunci ni, macam tak ada je poket ni. Sami Allahu liman hamidah. Tegak. Bila tegak, tangan bolehlah raba sikit. Ui, ada. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sujud. Subhanallah ni. Tapi laptop tu kalau hilang satu dokumen aku dalam tu, jenuh juga tu. Allah. Satu rakaat laptop. Rakaat kedua je lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik punya aircon masjid ni. Berapa horsepower tak tahu berapa ribu pula lah bil dia bulan-bulan. Saya pula sibuk fikir bil masjid ni kenapa? Itu belum tengok kapet ni lagi. Masuk subjek lain. Lepas tu kan rakaat keempat kan dekat tepi Masjid Al-Falah ni, kedai mamak dia macam cantik juga tengok. Beli tanduri bawa balik pun okey. Tuan-tuan, ini datang. Tak kira lah ustaz ke bapa ulama ke, nanti saya cakap kenapa dia datang. Jangan bohong. Tak ada satu makhluk pun selain daripada Rasul tak diganggu dengan benda ni. Nanti saya cakap dalil. Tak usahlah rasa diri tu perfect. Tak ada benda ni datang. Makcik kat belakang, tak usah gelak sangat. Makcik lagi 2 kali 5 juga.
Kalau kat rumah, lagi macam-macam fikir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, api dapur dah tutup ke belum dapur ni? Api dapur pula, dia dua je orang perempuan fikir. Tak setrika api dapur, takut terbakar rumah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah bau, sah aku tak tutup api. Allah, dah potong bagi laju, rukuk cepat-cepat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tak guna punya anak dara baring depan TV, takkan dah hangit macam ni pun tak tahu. Dan marah anak pula. Sami Allahu liman hamidah. Nampak bayang-bayang anak pergi tandas, pergi dapur. Lega, oh syukur. Dia nak pergi tutup api lah tu. Makcik pun dengan selesanya pergi sujud. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Allah, bunyi flash jamban. Dia bukan tutup api dapur. Duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajibuni warfani. Ketak bunyi. Alhamdulillah, udah tutup juga api. Satu rakaat dia, api dapur dah tutup ke belum? Rakaat kedua, takkan nak biar kosong. Rakaat kedua isi lagi benda lain. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tadi kacang panjang lupa nak beli. Macam mana ni? Rukuk pula, kang aku suruh main beli cili api sekali. Sami Allahu liman hamidah. Adah menantu nombor 2 aku datang ketak malam ni. Aku masak banyak ni, sekarang aku masak banyak kan tak ada siapa nak ngabihkan. Itulah cerita dia. Lepas api dapur, pergi kacang panjang. Lepas kacang panjang, pergi mesin basuh. Habis mesin basuh, pergi setrika. Pusing lah. Tuan-tuan, kenapa kita jadi macam ni? Riwayat Bukhari, tak kala azan berkumandang, setan lari. Sambil mengeluarkan kentut. Riwayat kentut, ulama bahas kentut tu apa? Dia tutup bunyi azan tu. Sambil dia lari, jauhi azan, dia keluar bunyi kasi tutup bunyi azan. Siapa dengar azan lari, pi tutup, 2 kali 5 setan. Jadi setan lari, dia tak suka dengan azan dan dia tutup bunyi azan tu. Dan apabila azan berhenti, kata Nabi, dia datang balik. Datanglah kat masjid ni. Kemudian apabila iqamat dikumandangkan, dia lari lagi. Sambil keluarkan bunyi, tutup bunyi iqamat tu. Dan apabila iqamat dah habis, dia datang kepada kalian. Ingatkan kalian tentang itu dan ini sehingga kalian lupa akan rakaat. Ini hadis Bukhari pakai untuk wujudnya sujud sahwi tu. Maka apabila kamu yakin rasa kurang, tambahlah dan sujud 2 kali. Ni nama dia sujud sahwi. Saya bukan nak cerita tu. Saya nak cerita makhluk ni datang kacau kawan Nabi. Ingat itu, ingat ni, Nabi cakap. Sekarang hadis ni turun bukan kat saya. Saya ni orang biasa-biasa. Turun kat sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kira sahabat Nabi pun kena ganggu macam ni. Kalau radhiyallahu anhum pun terganggu semayang, apatah lagi kita. Dan Nabi cakap dia takkan stop. Nabi tak cakap ada satu jampi yang kalau kita baca dia lari seminggu tak kacau kita semayang. Tak ada. Kita tengok bacaan-bacaan melindungi daripada syaitan. Kita kena recite every day. Sometimes every time. Makan baca bismillah, kalau tidak syaitan makan sekali. Sekali sehari ke setiap kali nak makan? Setiap kali nak makan. Kalau kita tak rapat saf, syaitan duduk celah-celah tu. Setiap kali semayang, setiap kali nak masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ij. Ya Allah, lindungilah aku daripada syaitan jantan, syaitan betina. Bukan seminggu sekali baca, setiap kali. Maknanya dia akan mengganggu setiap kali. Dia bukan ada satu vaksin, hang baca sekali, 2 tahun dia tak kacau. So, dia akan datang sentiasa. Nabi cakap, setan ni akan datang bila azan dan iqamat telah habis. Dan dia akan ingatkan you itu dan ini sehingga kalian rupa dan akan. Kalau sahabat kena, kita, tu saya cakap jangan action. Saya pun kena. Macam-macam skrip masuk dalam kepala ni. Macam-macam cerita. Jadi kita kena doa dan kita kena ada pandang Allah Ta'ala ketika ibadat tu.
Yang ini yang Nabi cakap, kau solat seolah-olah kau lihat Allah, bukan lihat laptop kacang panjang tu. Macam mana nak lihat Allah tu? Nanti kita masuk. Hadis lagi riwayat Muslim. Hadis ni seorang sahabat Nabi SAW namanya Osman, tapi bukan Osman bin Affan. Osman lain. Osman ni dia ngadu dengan Nabi, ya Rasulullah, aku punya solat terganggu baca. Sampai lupa baca. Osman ni. Lalu Nabi cakap Kinzib ataupun Kinzab, satu nama syaitan yang spesifik, spesialis kacau semayang. Jadi syaitan Kinzab dah kacau kau semayang. Menyedari kehadirannya, toleh belah kiri, ta'auzubillah minasyaitonirrajim, toleh belah kiri, ludah. Ludah ni bukan ludah betul, ludah syarat tu. Tiup 3 kali. Dia terganggu bacaan dalam solat. Jadi kalau pak imam kita biasalah terganggu. Kalau sahabat yang macam ni punya level pun kena ganggu. Jadi Nabi ada suruh baca auzubillah minasyaitonirrajim, toleh belah kiri, riwayat Muslim. Ludah sikit. Jangan ludah betul-betul orang sebelah tu, nanti dia pula jadi hantu. Ni, sikit saja. Sikit je toleh, ludah sikit dia macam tu. Khalid Al-Walid, panglima perang Nabi. Mana ada orang berani dekat Khalid Al-Walid? Kadang-kadang sampai 6 pedang kat badan dia. Tak ada kat badan dia yang tak ada parut. Kira kalau orang lalu kat dia, alamak, Khalid lari. Khalid malam-malam takut berdebar-debar, bangun tengah malam. Rasa gelisah. Dia jumpa Nabi, aku rasa aku nak keluar pedang, aku takut aku bunuh orang. Aku rasa macam tak sedap hati, gundah gulana. Nabi cakap, setan kacau kau tidur. Khalid Al-Walid bukan dia kacau. Nabi SAW sendiri ketika semayang pernah diganggu, nak dibaling bola api oleh setan. Berjaya Nabi cekik. Dan Nabi cakap apa? Kalau aku tak kenangkan doanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman minta ke Allah Ta'ala kurniakan dia satu kelebihan yang tak ada pada Nabi lain. Kalau aku tak fikir nasib aku dah ikat kat tiang masjid ni bagi orang semua tengok setan di mana rupa. So, biasa kalau kita diganggu. Jadi khusyuk bukan bermakna kita kena tutup mata, kapas telinga, zip mulut, seal. Semayang kena alert. Semayang kena buka mata. Kalau kosong saf depan, kena pergi. Kalau imam salah baca, kita kena betulkan. Kalau ada benda-benda yang kita tengok, handphone bunyi, ataupun ada benda yang kita tengok kita perlu tegur, kita boleh tegur dalam semayang. Bukan macam kena konkrit tu ikat batu tu. Tu pun tak kena juga, pasal kita kena tengok situasi. Jadi macam mana dalam mata terbuka, dalam pada open macam ni kita nak tumpu. Dan Nabi ajar kau beribadat seolah-olah kau lihat Allah Ta'ala. Macam mana nak faham ni? Okey. Saya ambil contoh juga. Kali ni saya semayang. Tadi laptop semua maghrib isyak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terbayang pula lah muka budak-budak Gaza tu kena bom. Ni, Facebook kan duk selak-selak. Sehari dua ni pun ada banyak video pula. Nampak budak kecil separuh badan, adik kendong abang duk nak tanam pula, bapak duk pikul. Saya duk terbayang dalam semayang. Ya Allah, kau rahmatilah. Belas kasihanilah kepada mereka. Bantulah mereka, Ya Allah. Dalam semayang saya bermunajat. Saya lihat Allah, Tuhan yang maha berkuasa dan penentu segalanya. Saya baca Fatihah. Tapi saya dah nampak satu benda lain. Setan Kinzab tadi, Allah, aku ingat nak cocok laptop lagi. Dia ingat Gaza pula. Lepas tu saya sujud. Bila saya sujud, saya terbayang pula wajah-wajah syaitan durjana yang meranapkan umat Islam di sana. Satu ekor muka terbayang. Ya Allah, kau hapuskanlah musuh laknatullah kau ni. Sampai rakaat akhir, saya duk tengok Palestin, saya duk tengok Gaza. Saya duk Palestin, saya tengok Gaza. Kadang-kadang berlinang air mata. Saya lihat Allah Ta'ala dalam konteks Allah Maha Berkuasa. Bukan saya tengok zat Allah Ta'ala tu. Saya bawa datang sul, munajat, permohonan, doa. Sebab tu solat tu doa, tuan-tuan. Kita boleh doa masa sujud. Sebenarnya selagi mana mata, jiwa, raga saya berpaksi kepada Allah,
itu maknanya saya melihat Allah. Bukan fizikal dia, tapi kuasa dia, Asmaul Husna dia. Makcik tadi pun sama. Makcik tadi bila anak menantu dah balik, fokus dia sikit. Tak adalah lagi api dapur tu datang. Lalu dia semayang, berubah semayang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, menantu nombor 2 aku tu umur dekat 38 dah. Tak beranak-anak lagi. Sedih aku tengok adik-beradik lain semua dah ada anak. Kau tolonglah bagi dia seorang anak, ya Allah. Tak pun bagilah dia buka hati nak terima anak angkat. Ni. Balik menantu, anak cucu dia sudah datang dia punya doa. Gundah gulana. Rakaat kedua, ya Allah, cucu sulung aku nak SPM tahun ni, main game je kerjanya, ya Allah. Tapi jangan cakap macam ni tengah sembahyang. Dia dalam hati. Dia dalam hati. Terlintas benda-benda ni. Jadi, azan. Azan. 5 minit. Lagi 5 minit azan. Terlintas dalam hati doa ke Allah Ta'ala, ya Allah, luluskanlah periksa cucuku. Engkau Tuhan yang maha berkuasa. Kau memberi petunjuk. Tolonglah cucu aku ni kuat main game. Dialah cucu harapan. Dia pandai, ya Allah, baik sebenarnya itu. Rakaat ketiga, ya Allah, anak aku seorang ni sakit pula. Buah pinggang dia tak berapa elok. Bagilah dia elok. Jadi makcik ni duduk semayang, duduk ingat Allah Ta'ala. Tukang sembuh, tukang bagi baik, tukang bagi rahmat dan kasih sayang. Menitik air mata, tak menitik air mata. Semayang dia habis. Fokus Allah Ta'ala. Fokus Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang masing-masing boleh lihat Allah Ta'ala dalam konteks yang masing-masing berbeza. Ada seorang kata orang tua, dia sakit, dah lama duduk, tak boleh semayang. Betul, ya Allah, lama dah aku duduk atas kursi roda. Lama betul aku tak pergi semayang Al-Falah. Belokkanlah aku, lutut aku ni, aku mau pergi balik rumah kau, ya Allah. Semayang orang tu kat rumah, duk ingat Tuhan, tolonglah baikkan kaki aku. Ampunkanlah dosa aku. Itu dia lihat Allah Ta'ala sebagai syifa, penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu penyembuh. Allah tu penyembuh. Seorang lagi semayang duk terbayang dosa dia dulu. Ya Allah, daripada umur 40 sampai 60, aku tak semayang langsung, ya Allah. Ini nak ganti, tah bila aku boleh ganti sikit-sikit. 20 tahun berapa ribu rakaat tu, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Ampunkan salah aku muda-muda dulu, terbayang pula salah lain. Dia pandang Allah dalam konteks Allah Tuhan yang maha pengampun. Jadi kinzab tadi, setan tadi nak masuk, tak boleh. Aku nak masuk dia ni, benda ni, dia dah ingat dosa dia. Aku nak masuk kat makcik ni, dia sibuk dengan anak cucu dia minta kat Tuhan. Jadi subjek kita sentiasa pada Allah Ta'ala, itu kita lihat Allah Ta'ala dalam konteks kuasa Allah Ta'ala, bermunajat dia dalam semayang. Bukan dengan kata-kata kata-kata kita tetap lafaz yang solat itu. Tetapi penghayatan tu doa. Masing-masing ada masing-masing punya subjek yang boleh dibawa untuk melihat Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saya cakap tu teranglah. Kita sendiri pernah semayang yang paling kita rasa bagus bila kita susah. Dan bila kita betul-betul perlukan Tuhan. Lain kita punya semayang. Bila kita sakit, ada isteri ke sakit, anak ke buluh, hati kita betul-betul nak minta tolongan Tuhan, itulah semayang paling manis kita pernah buat. Tetapi sesekali lah, maknanya bukanlah selalu. Pasal selalu subjek tak ada. Ataupun subjek tu kita dah letak tepi. Jadi bila subjek letak tepi, syaitan masuk. Itu tak kira lagi yang Nabi cakap, dia duduk celah saf. Yang kata Nabi SAW, Nabi cakap, kalau kau semayang, siapa-siapa semayang, syaitan akan cocok punggung ni, buat-buat macam kita rasa keluar angin. Itu pun dia kacau. Itu dia punya. Dan Nabi cakap, jangan rasa-rasa ini kau berhenti sehingga kau dengar bunyi dan cium bau. Ini semua riwayat hadis ada. Sahabat-sahabat dia kena macam ni. Jadi, dia ganggu dengan angin lah. Itu tak kira menguap lagi, tuan-tuan. Menguap itu daripada syaitan. 2 hadis ada. Syaitan suka kita menguap. Dalam semayang kadang-kadang tam-tam tu lah menguap. Bila kita selalu menguap tam semayang? Tam Fatihah, tam tahiyat akhir. Pasal 2 ni rukun kauli yang wajib. Masa rukuk ada tak menguap? Tak ada siapa menguap tengah rukuk. Tak ada siapa menguap tengah sujud. Tetapi bila tahiyat akhir,
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha. Macam itu jadi. Orang kadang-kadang terlepas pandang. Sebenarnya dia kena patah balik tu. Mengucap tu. Samalah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bunyi pernah mengelewar lah. Tak sedar kadang-kadang. Teruskan aja. Fail baca Fatihah. Fail solat. Setan. Kadang-kadang tak payah menguap lah. Hacem. Siratal lazina an'amta alaihim bila masa pula Fatihah bunyi macam tu. Tak apa nak bersin 3-4 kali pun. Stop. Patah balik ayat tu. Dia kacau. Dia kacau. Dia azan sejak nanti dia sambung insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. La haula wala quwwata. Hayya 'ala falah. Hayya 'ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbaha jidawati tamati wassalatu qamati wa bani wasyata wa maqam mahmud innaka la tulifu ba'd. Baik, saya cuba kompres kita boleh berhenti. Sekarang dah azan awal tuan-tuan. Sebelum 8.30 kita nak stop dah. InsyaAllah. Jadi kalau saya sempat, saya bagi beberapa amalan untuk tuan-tuan. Biasa kalau saya kuliah, ujung-ujung saya akan tinggalkan. Untuk apa yang kita boleh amal harian, mengikut sunnah Nabi SAW. Baik, tadi itu kita lihat Allah. Maksud Nabi itu fokus. Bawa Allah dalam segala ibadat dia. Dan hadis tadi sebut, berlaku ihsan atas segala sesuatu, maka segala ibadat, tak semesti semayang, pekerjaan dan lain-lain, bawa Allah Ta'ala tu ada kita tengok. Maka kalau orang buat benda macam ni, ihsan dia muncul, maknanya dia akan buat kerja sebaik mungkin. Tak ada orang tipu catering, tak ada orang tipu meniaga, tak ada pomen yang tipu orang pasal dia nampak Allah dalam segala perilaku ibadat dia. Tak semestinya semayang. Tapi kita tuan-tuan semayang pun terganggu, macam mana kerja lain tak diganggu? Jadi benda yang kita nak repair, solat dulu. Itu pun susah. Jadi itu salah satu. Dan nak bagi faham, Nabi cakap apa lagi? Kalau kau tak mampu, percayalah Allah melihat kalian. Kita tak mampu nak bawa Allah Ta'ala penghayatan kita melihat zat melihat kebesaran Allah, kuasa Allah. Percayalah, sedarilah bahawa Allah melihat kita beribadat. Ini pun kita tahu, bukan kita tak tahu. Siapa kat sini tak tahu Tuhan melihat kita? Allah melihat kita sentiasa. Kita tahu, tapi kita duk buat salah juga. Ni. Pasal penghayatan tu lah. Tak payah cakap orang lah, kita kena tengok telefon ni. Malam-malam saat lagi lepas isyak, scroll. Mula-mula tengok Palestin. Lepas tu tengok ceramah sikit. Lepas tu tengok spare part kereta. Oh lawa ni. Lepas tu tengok sport rim ni, kalau letak kat kita aku pun elok juga. Apa masuk kat Shopee. Lama-lama melintas dandut. Ini macam orang Melayu ni. Astaghfirullahalazim. Sekali scroll. 13 kali keluar. Boleh tahan juga budak ni. Udah. Ini dia keluar je, bukan kita nak pergi cari dah dekat tangan ni.
Ralik pukul 12 malam. Ngaji tak apa pun tak. Tidur akhirnya, ini kat tepi kepala. Kononnya nak semuka. Bila buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalika kitab. Berai biji mata, ngamuap berpuluh kali. Nak ngabirkan satu muka surat pun jenuh. Merangkak-rangkak jadinya. Tutup baliklah Quran. Ngantuk sangatlah. Tak boleh baca. Tutup Quran, buka WhatsApp. Sejam lagi habis. Ini Allah nampak tak kita? Allah nampak, tapi mana kita punya soul? Macam Tuhan tak nampak aja. Ni. Okey, baik. Macam mana nak bagi penghayatan Allah Ta'ala melihat kita ibadat? Saya ambil contoh saya lah. Biarlah buruk tu kat kita sikit tak apa. Jadi bukanlah buruk yang mengaibkan. Bukannya dosa. Bukannya maksiat. Tetapi kelemahan macam tu. Katalah saya semayang. Ni. Nak tunjukkan macam mana kita nak faham Allah tu melihat kita, nak bawa hati tu. Satu hari tuan-tuan di Segambut, saya imam situ. Saya dululah. Saya nak ambil wudukkan masjid. Saya ada kolah. Saya ternampak satu kelibat insan yang saya kagumi. Tokoh. Saya tengok, uish, orang tua ni ada sini. Saya pergi dekat-dekat. Pasal nak double confirm. Sekali memang sah. Beliaulah dia. Siapakah dia? Dr. Zulkifli Al-Bakri. Mantan mufti wilayah. Masa tu saya kat wilayah kan. Jadi Allah seronoknya, ini orang alim, tok guru kita besar datang, mufti datang, semayang kat tempat kita. Dia ada hal kot masa tu. Dia ni pakai jubah je tuan. Macam orang biasa je, kadang-kadang perasan tak perasan, dia bukan pakai kot ke apa. Pakai jubah ni macam tu je. Jadi macam dia jadi menteri pun macam tu juga. Jadi memang dia, dan tuan-tuan tu, dia masuk masjid, dia terus duduk kat tempat imam tu. Dia bukan imam situ. Tapi dia terus duduk. Dia tahu layaknya dia. Pasal kami pun dapat tauliah daripada dia. Dan kalau dia tak nak jadi imam pun, saya akan tolak dia jadi imamnya. Pasal dia mufti. Haulah. Dia lebih. Dan dia duduk ketika jadi imam, saya kena komat. Tak apalah. Seronok orang itu dapat jadi makmum mufti. Oh, seronoknya. Nak dijadikan cerita, takdir Allah Ta'ala, dia datang lagi sekali. Selepas itu, kali ini bukan sebagai jemaah biasa, sebagai penceramah bebas. Penceramah khas dijemput. Maknanya masjid saya ada buat satu program besar, dialah tetamu panel, dia panggil. Tetapi kali ini ada sikit beza. Dia telefon masjid, boleh tak dia punya makan malam tu bawa sebelum ceramah. Maknanya dalam 6.30 dia sampai awal, dia makan dulu. Dia cakap pasal malam dia kena balik, dia kena jauh, dia kena balik nilai ke apa masa tu. Jadi nak cepat. Untuk lepas isyak tu dia tak boleh macam tu. Ceramah dia datang lah, tapi dia nak makan dulu. Kita pun ligan catering, syukurlah boleh. Bawa dulu, okey, siapkan dalam bilik imam belakang ni, bagi dia jamu dia adalah setengah jam sebelum azan, dia makan sikit macam tu lah. Jadi sempatlah saya borak. Saya cakap kat dia, Datuk, nanti lepas ceramah, Datuk naiklah jadi imam. Macam tu. Dia cakap apa? Tak boleh, saya kan nak cepat. Awaklah jadi imam. Tuan-tuan tahu tak perasaan saya? Bila saya, Datuk Mufti, suruh saya jadi imam, dia duduk belakang saya. Habis segala ayat keluar. Tak tahu nak jadi apa dah. Saya malam tu MC tau. MC pengacara majlis. Rasa nak MC betul lah. Pasal apa? Pasal saya kena jadi imam. Mufti duduk belakang ni. Saya pergi carilah imam lain. Imam ada 5 orang, masjid besar, kadang imam ramai. Korang, Dr. Zul tak nak jadi imam ni, aku dah jadi MC ni, korang jadilah imam malam ni. Lari semua. Semua tak sanggup nak jadi imam belakang mufti dia. Aduh, nampaknya muka MC ni lah juga yang kena jadi ni. Saya, tuan-tuan, dia punya ceramah sejam, saya rasa 15 minit je. Berpeluh-peluh kepala nak ayat apa paling pendek, paling betul yang aku baca. Selama hari ni duk jadi imam, tak ada kalut pula. Sampailah momen saya memang jadi imam, tuan-tuan. Dah lah sebelum tu dia marah saya, dia tegur. Tuan-tuan tahu tak? Penceramah ni, dia ada jam. Sini tak ada. Dia selalunya ada 1 jam untuk penceramah tengok. Jadi penceramah dia punya guide tu jam yang kat belakang lah. Saya cakap kat dia, Datuk, jangan tengok jam tu rosak, jam lain Datuk tengok. Tahu dia cakap apa?
Mana boleh jam tu rosak? Mana boleh biar? Masjid mana boleh macam ni? Allah, kalau saya cakap dekat penceramah lain, semua elok cakap okey. Tang dia kena pula sekolah. Ini orang cerdik. Ini orang baik, alim. Tengok. Dia tahu kita urus masjid, dia pun ada tanggungjawab. Dia cakap tak ada. Dia marah, dia tegur. Dia cakap, mana boleh jam rosak kat sini? Kenapa? You kena betulkan lah. Ini dah kena sound macam ni, sekejap lagi saya kena jadi imam kat dia. Macam mana ni? Dan syukurlah dia tegur jam tu, bateri je pun. Kalau dia tak tegur, mau 2 tahun setengah jam tu macam tu. Alhamdulillah. Dan saya jadi imam, tuan-tuan, saya punya bayangan macam mana kat buku kafar tu. Macam ni kan kat takbir tu. Straight ke tak? Macam nak kena sebat kat belakang. Baca ayat paling pendek. Janji betul dia. Berpeluh-peluh nak bagi salam. Tuan-tuan tengok berubah solat saya bila ada satu tokoh tengok saya sembahyang. Macam mana sahabat solat, Nabi tengok mereka solat. Nabi SAW yang Isra' Mi'raj, yang dapat wahyu ni, Bilal, Osman, semua nak pergi sembahyang sunat, Nabi pernah tegur tumit, tak betul ambil wuduk, pergi ambil balik. Nabi pernah tegur orang masuk masjid, tak sembahyang tahiyatul masjid, tengah baca khutbah tu. Nabi tengah baca khutbah, orang sembahyang Jumaat kan, ada khutbah. Orang tu duduk terus. Nabi cakap, kau dah solat 2 rakaat ke belum? Bangun solat 2 rakaat. Ini Rasul, sahabat-sahabat nak sembahyang depan dia, mengeletuk. Kalau saya mau cabut pun. Saya solat, mufti tengok. Sahabat solat, Nabi tengok. Tuan-tuan, saya cakap terang, kita sebenarnya datang sini, kita pun dah berubah. Sifat, pakaian dan peribadi kita datang untuk solat. Sebenarnya bukan macam ni rupa kita kalau kita sembahyang seorang kat rumah. Pasal apa? Pasal ada manusia lihat. Saya pun pakai songkok, pakai baju cantik. Tuan-tuan pun pakai songkok. Baju pun lawa, minyak wangi. Rasa-rasa kalau sembahyang kat rumah macam ni rupanya. Pasal apa datang dengan penuh kecantikan lawa ni? Pasal orang tengok. Kalau tak ada orang tengok, tuan-tuan, memang kita pun tak apa rupanya. Jadi manusia juga terkesan dengan manusia lain. Nabi cakap apa? Kalau kau tak ada rasa malu, kau buat je lah apa yang kau nak. Memang sifat malu tu kena ada. Jadi, apa saya nak tekan kat sini? Orang tengok semayang, kita berubah. Mufti tengok saya semayang, saya berubah. Sahabat tengok Nabi semayang, Nabi tengok sahabat semayang, berubah. Tuan-tuan, macam mana kita solat sorang-sorang, dikala tak ada siapa pun tengok kita semayang, hanya Allah saja yang tengok kita. Silap-silap itulah pakaian paling buruk kita pakai seumur hidup untuk jumpa Tuhan. Kalau orang lah, kalau kita nak jumpa raja, dijemput pergi istana, siap beli songkok baru tu. Baju Melayu kalau sempat pergi beli lain. Yang raya lepas pun tak nak pakai. Allah Malikinas, raja manusia. Dalam keadaan semua orang tak ada, kita hanya ada dia saja dengan kita, mana rupa kita semayang? Pakaian kita pun kadang-kadang out, bacaan kita pun paling pendek, paling simple. Maknanya kita sembah siapa ni? Kalaulah Allah nak merajuk, nak marah, dia boleh marah. Oh, depan mufti macam ni kau semayang. Oh, depan orang macam ni pakai kau. Punyalah panjang kau baca. Bila berdua dengan aku, macam ni level kau. Sebab itu Nabi dan sahabat-sahabat semayang kat rumah dia, betul tak lagi panjang? Daripada dia semayang dengan luar. Dan mereka semayang tak pernah berubah pakaian. Cantik sama macam dia datang masjid. Lagi berdua dengan Allah Ta'ala, lagi eksklusif dia punya soul. Kita lagi berdua dengan Tuhan, lagi paling silat-silat baju yang 3 hari tidur, itulah pakai baju. Kain yang kita pakai tidur 4 hari, itulah pakai semayang. Saya cakap tuan-tuan, saya tak nak cakap tuan-tuan, saya. Tak payah cerita orang. Tetapi saya nak cakap Tuhan marah ke tak? Dia tak marah, tuan. Dia tak cakap batal pun. Dia tak ada cakap makruh pun. Solatlah, jumpalah dia. Inilah Tuhan yang maha pemurah, maha penyayang. Kalau manusia macam ni, dah lama tinggalkan kita. Kau macam ni, kau boleh macam ni. Dengan orang ni kau macam ni. Dengan orang ni kau macam ni. Dengan aku, kau macam ni je.
Jadi disebabkan inilah tuan-tuan, saya berubahlah sikit beberapa peratus. Untuk mengajar orang, saya pun cakap, ya Allah, nak cepat semayang kadang-kadang capai t-shirt yang kita pakai tidur tu. Aku duk ceramah tak boleh macam ni. Ada kain elok sikit saya tukar. Itu pun tak boleh lawan saya datang sini. Cakap tu terang je. Tapi at least it still ada improvement lah. Improvement. Allah marah tak? Allah tak marah. Janji jumpa dia. Satu bos yang dalam dunia ni, kalau dia panggil kita tak datang, kita boleh postpone. Allah. Tuan-tuan, majikan kita, kalau panggil kita sekarang dia nak kita datang tu. Allah panggil kita, dia boleh bagi kita sampai 4 jam kadang-kadang. Antara zuhur dengan asar tu, kalau kau tak dapat datang, kau jumpalah aku kat mana-mana kau nak jumpa. Tak dapat datang office, tak dapat datang rumah aku, mana kau nak aku jumpa kau? Dia datang jumpa kita. Itu solat. Walaupun zuhur masa dia panggil kita tak dapat datang, pukul 3 kita nak jumpa dia, dia ikut time kita. Itu Allah. Datang tak jumpa? Datang. Ada yang tak jumpa. Tak apalah, susah sangat nak jumpa aku, kau jamak je lah kalau sibuk sangat. Dia bagi. Tak apalah, kalau susah nak jumpa aku, kau potong sembahyang kau jadi 2. Janji kau jumpa aku. Kau tak boleh jumpa berdiri, kau baring je lah jumpa aku. Kau jumpa je aku. Tapi ada orang tak jumpa-jumpa, tuan-tuan. Dan dia boleh bagi orang tu nikmat, gaji, pakai udara, pakai anak, pakai bumi, ambil nikmat, ambil manfaat, jantung dia pakai, darah dia pakai, oksigen dia pakai, kadang-kadang 40 tahun tak sembah dia. 40 tahun, 50 tahun kadang tak pernah sujud dengan dia. Dia bagi anak, dia bagi cucu, dia bagi makan. Dia masih tunggu lagi. Kalau hujung-hujung umur kau jumpa, kau taubat, aku akan terima juga. Tak ada satu bos dalam dunia ni boleh buat macam Allah Ta'ala. Maha pemurah, maha penyayang. Dia boleh, kita ni kalau bos panggil kita 3 hari tak datang pejabat, aku dah tak nak tengok muka kau langsung dah. Tapi manusia kadang-kadang 30 tahun tak jumpa dia. Sujud sekali, taubat nasuha, dia terima dengan sepenuhnya. Jadi tuan-tuan, ini ihsan. Macam mana nak datangkan feel, Allah lihat kita. Dia sentiasa lihat kita. Dia sentiasa lihat kita dan dia malikin nas. Kita kena berubah sikit-sikit. Bila lebih-lebih kita berdua dengan dia. Kerana tu momen kita betul-betul ikhlas semayang kerana Allah Ta'ala. Dan tolong cantikkan sikit diri kita, cantikkan semayang kita. Bukan hanya pada makhluk. Pada Allah tu sudah pasti dia melihat apa yang kita buat. Jadi, wallahu ta'ala alam. Dekat hadis ni panjang. Ada cerita pasal sembelih, ada cerita pasal pembunuhan. Saya tak masuk situ lagi lah. Ada rezeki tuan-tuan, insyaAllah kita tu. Tadi saya janji tadi, tuan-tuan boleh amal satu amalan ni, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hafal tak? Riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa membaca ni 100 kali sehari, Allah akan bagi dia ganjaran pahala seolah-olah dia memerdekakan 10 hamba. Hamba sekarang dah tak ada. Tapi kita andaikan benefit tu still dapat. Nilai hamba dulu nak ditebus lebih kurang 5,000 kata. Ada penghambaan dulu, kita nak tebus, kita kena beli hamba tu. So kita letak average dalam 5K lah, 5,000. Sekali, 100 kali kita baca ni, seumpama lebih kurang kita dah spend 50,000 untuk memerdekakan 10 hamba. Kita dah infak lebih kurang 50,000. Baca 100 kali itu lagi, tadi selain daripada itu Nabi cakap, diangkat keburukan kita 100, diberi kebaikan kepada kita 100. 100 benda apa, dosa ataupun keburukan Allah angkat, 100 kebaikan Allah bubuh. Dan syaitan tidak akan ganggu kita dari pagi sampai petang. Tiada orang yang buat lebih baik daripada ini, melainkan orang tu baca lebih lah. Jadi 100 kali ni minimum. Cantik sekali, pagi 100, petang 100. Pagi dalam waktu duha.
Tak kisahlah pukul 8, 9, 10, 11, 12, selagi setengah jam sebelum zuhur tu, lepas syuruk, setengah jam sebelum zuhur, itu duration pagi. Bacalah anytime. Janji bagi 100. Ini sunat lah, bukan wajib. Dan petang, lepas asar sebelum maghrib, 100 lagi. Akan dipelihara daripada malam petang sampai malam. Syekh Wahid Salam Bali, seorang tokoh agak perubatan Islam di Timur Tengah. Dia karang kitab pasal jin, pasal apa banyak. Dia wawancara oleh satu TV rancangan. Dia cakap, Syekh, pengalaman anda merawat ada tak benda yang nak dikongsikan yang pelik sikit ke apa. Dia cakap dia pernah merawat satu orang yang kerasukan. Susah nak keluar juga. Jadi dia cakap macam mana? Yang merasuk ni offer lah, aku boleh keluar tapi aku masuk kat engkau. Dia nak keluar, yang merasuki seorang pesakit ni, tapi dengan syarat masuk kat Syekh ni, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Saya cakap tak apalah. Yang penting kau jangan kacau orang ni, kau datang masuk ke aku pun tak apa. Alih-alih dia tunggu-tunggu, tak masuk-masuk. Udah menangis pula, sedih pula. Kau cakap tadi kau nak keluar masuk ke aku, masuklah. Dia cakap hari ini tidak ada satu makhluk jin pun boleh masuk pada engkau kerana kau telah baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir 100 kali. Jadi kita bukan pakai dalil syaitan tu, tetapi dia membenarkan hadis Nabi Bukhari dan Muslim itu. Memerdekakan 10 hamba, Allah bagi 100 kebaikan, Allah angkat 100 keburukan, dan syaitan tak ganggu kita daripada pagi sampai petang, baca petang sampai malam. Dan riwayat Ahmad lagi satu, kalau tuan-tuan dengar, puan-puan dengar ayam berkokok, nak buat apa? Adakah ayam kat USG ni? Ada kau kampung? Kalau ada ayam, dengar ayam berkokok, apa nak buat? Ada orang cakap, ada orang nak menikah lah. Barang siapa mendengar kokokan ayam, riwayat Ahmad, di waktu malam, siang lantak pi dia. Kalau dengar ayam berkokok, kita balik kampung ke apa, waktu malam, sesungguhnya dia telah melihat malaikat. Maka kata Nabi, pohonlah kurniaan Allah. Apa saja doa. Jadi jangan marah ayam tu, pergi sembelih dia, sembelih kalau nak makan sembelih lah. Kalau ayam berkokok, dia nampak malaikat, riwayat Ahmad, doa. Dan doa ni tak ada spesifik doa. Doa lah apa-apa pun, kerana ada riwayat, ada ulama kata, kebarangkalian malaikat yang dia nampak tu mengaminkan doa tu, ataupun malaikat tu pun sama-sama doakan kita juga. Jadi kalau ayam berkokok, doa. Siang, tak apa, malam. Malam bila dalam Islam? Pukul lepas maghrib sampai subuh. Malam, orang Melayu dengan Mak Saleh, pukul 12, pukul 1 pagi dah pagi. Dah tukar hari. Dalam Islam, itu masih tengah malam. 8 sampai 12, 1/3 awal, 12 sampai 9, 3, 1/3 tengah malam, 3 sampai 6, 1/3 akhir malam. Sebab tu kita buat qiyamul lail malam. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Jadi Islam malam dia sampai subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar. Sejahteralah malam itu sampai fajar. Fajar baru habis Lailatul Qadar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan niat puasa macam mana? Saja aku puasa esok hari, padahal bangun pukul 5 pagi. Patutnya kena niat saja aku puasa kejap lagi. Yalah dah hari sama. Saja aku puasa kejap lagi kerana Allah Ta'ala. Kenapa kita cakap esok hari? Pasal dia masuk esok dah pukul 6 tu. Jadi betul Islam malam dia sampai subuh. Jadi selagi ayam tu berkokok, duration waktu itu pukul 9, pukul 8 malam sampai pukul 6 pagi, doalah pada Allah Ta'ala. Ini dua sajalah saya kongsi untuk hari ini. InsyaAllah moga-moga bermanfaat pada tuan-tuan, pada saya juga. Mohon maaf kalau tersilap terkata, terguris hati dan apa, semuanya tidak lain tidak bukan menasihati diri saya sendiri juga, insyaAllah. Mohon maaf banyak-banyak. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.